Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama-sama dengan saya Rahimi Razali, pengacara Lensa Siswa anda. Baiklah, pada minggu ini kita akan memaparkan dua segmen terpilih. Nak tahu segmen kita yang pertama? Sama-sama kita saksikan. Kemajuan teknologi dan sains perubatan pada hari ini telah berjaya merungkai pelbagai informasi penting sekaligus dapat memberi impak positif terhadap kehidupan masyarakat kini. Antara kajian yang dijalankan ialah pemetaan genom Melayu dan ianya merupakan salah satu kajian yang sedang giat dijalankan dalam bidang sains hari ini. Sehubungan dengan itu, sekumpulan saintis daripada Pusat Farmakogenomik Fakulti Farmasi Universiti Teknologi Mara Puncak Alam telah menjalankan satu kajian yang lebih teliti tentang genom Melayu. Pusat Farmakogenomik atau lebih dikenali sebagai PROMIS merupakan institusi yang ditubuhkan khas bagi menjalankan penyelidikan perubatan farmaseutikal dan kesihatan moden. Dalam Pusat Farmakogenomik kita mengaji kalau seseorang pesakit tu ambil ubat ni, kita kena kaitkan dengan genetik dia dan tengok apa kesan ubat tu terhadap pesakit itu. Melayu merupakan satu populasi yang besar di Asia Tenggara. Namun, kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan profil genetik antara Asia dan Barat. Justeru, jenis serta dos ubat yang diperlukan oleh orang Asia sepatutnya tidak sama dengan orang Barat. Kita dapati genetik Melayu tu tidak sama dengan genetik orang putih. Ya. Ini menyebabkan kita fikir, adakah ubat yang telah dibangunkan oleh orang putih itu sesuai untuk orang Melayu? Ubat carbamazepine biasanya digunakan untuk merawat penyakit bipolar syndrome dan sawan atau epilepsi. Namun, penggunaan ubat ini dikenal pasti mempunyai kesan sampingan terhadap sejumlah pesakit Asia Tenggara di mana berlakunya mutasi terhadap DNA yang menyebabkan Stevens-Johnson syndrome atau toxic epidermic necrosis. Toxic epidermic necrosis adalah keadaan di mana kulit pesakit mengelupas dan kelihatan seperti melecur. Antara kesan negatif lain yang berlaku adalah ketumbuhan pada mulut dan tekak serta yang paling menakutkan adalah jangkitan kuman dalam darah. Langkah yang terbaik bagi mencegah sindrom ini daripada terus berlaku adalah dengan melakukan pemeriksaan DNA terlebih dahulu sebelum mengambil ubat carbamazepine yang turut disyorkan oleh Food and Drug Administration (FDA). So, dengan andaian sebegitu bermaksud sekiranya kit ini boleh digunakan sebelum pesakit itu mengambil ubat, kita telah boleh mengelakkan insiden Stevens-Johnson syndrome di kalangan mereka lah. Disebabkan itu, PROMIS telah menghasilkan kit HLAB 1502 yang bertujuan untuk mengenal pasti gen pesakit bagi mencegah penyakit Stevens-Johnson syndrome. Terdapat 3 langkah yang dijalankan dalam eksperimen ini iaitu master mixers, polymerase chain reaction yang dikenali sebagai PCR dan electrophoresis. Master mixers adalah gabungan 2 suplemen di mana DNA yang telah diekstrak dari pesakit akan dicampur bersama dengan primer yang telah disediakan oleh kit tersebut. Seterusnya, DNA yang telah dicampur bersama primer akan dimasukkan ke dalam mesin PCR bagi menjalani tindak balas DNA terhadap primer tersebut. Selepas 3 jam, langkah terakhir iaitu proses gel electrophoresis akan dijalankan untuk mengenal pasti gen pesakit mengandungi gen positif atau negatif. Gen kad tu akan mempunyai maklumat tentang profil genetik seseorang supaya bila dia pergi klinik, dia bawa gen kad tu. Dia kata, doktor, gen saya adalah macam ni. Apakah ubat yang sesuai untuk saya? Sebab dalam gen kad tu kita akan memberi informasi di mana katakan gen tu positif ke negatif ke supaya doktor tu tengok okey pesakit ni tidak sesuai ambil ubat ni. So kita perlu elakkan pesakit diberi ubat tersebut. Dalam perancangan masa hadapan, hasil daripada kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam memudahkan urusan pesakit mendapatkan rawatan dengan cara memiliki profil genetik tersendiri menggunakan gen kad.
Walau bagaimanapun, kajian genom ini masih lagi dalam peringkat penyelidikan. Namun, apa yang diharapkan supaya kajian ini dapat memberi manfaat kepada kehidupan masyarakat kini dan generasi akan datang. Rakyat sihat, negara sejahtera. Semoga dengan paparan itu tadi memberikan anda sedikit informasi tentang teknologi genom Melayu. Baiklah, kita akan teruskan dengan segmen yang kedua, sedikit kelainan berbanding segmen pertama sebentar tadi. Seiring dengan arus pembangunan kita tidak seharusnya lupa dengan budaya yang patut kita amalkan untuk menarik perhatian rakyat-rakyat Malaysia dan juga pelancong daripada luar negara. Apa kata, mari ikut saya, kita sama-sama menemubual beberapa rakyat Malaysia dan juga pelancong daripada luar negara tentang amalan senyum di kalangan rakyat Malaysia. Senyum pada saya adalah satu budaya yang sepatutnya ada pada setiap insan yang berada di Malaysia, tak kira dalam Malaysia atau di luar sana, sebab pada saya senyum, kalau in Islam pun senyum tu sedekah. Kalau dengan orang yang kenali, ya. Tapi dengan public, I think they still practice it. Tapi ada yang telat. We're still very shy dengan orang asing. Especially when you see someone that you're worried the person's going to approach you, we run. So yeah. Bukan semua orang lah. Ada yang sombong, ada yang senyum. Walaupun kita tak tahu diorang. Saya rasa senyum itu boleh mendekatkan rakyat luar datang ke Malaysia, sebab pada saya senyum itu adalah satu sikap atau budaya yang memang dikenali oleh orang-orang luar mengenai Malaysia. Yes, it can. Dia boleh. Tapi I think it would be nice if lebih lagi yang mendalam daripada senyum saja. It's more of our character. Sekarang, bila tengokkan masa dulu dengan sekarang, banyak telah berubah. Kita tak tahu orang tu, kita kena senyum untuk bagi kawan friendly macam tu lah. Well, absolutely. I mean, you get like a big city like Kuala Lumpur where it's a lot of things that you can do, but also if you can go to these lovely resorts and have nice beach sides, go snorkeling, and so there's a lot of things you can do in Malaysia, that's for sure. And you get This is only my second or third day at the moment, but overall I'm here for about 2 weeks, and I think so far so good. Di luar sana, sautlah seruan kerajaan, senyum itu senyum menawan hati semua. And then pada saya ia perkara yang paling mudah. Setiap pagi kalau kita senyum pun kita akan hilang stres. Do I have suggestion? Suggestion tak ada. Because senyum tu semula jadi. When you see someone, you senyum-senyum. But I just wish that as long as we encourage open-heartedness, friendliness, then I'm pretty sure the smile will always come. Buat kempen lah untuk senyum ke, atau kena bagi tahulah senyum. I'm here on a recommendation, so I think it's worked out here. So definitely yes. Well, absolutely. I mean, like I said, it's a mix of culture, so you get fantastic food and fantastic people, and everybody's friendly, and you get this diversity between big cities and nice countryside. So I definitely recommend. Pelbagai komen serta pendapat yang saya dapat terima daripada orang ramai yang berada di sekitar Kuala Lumpur. Ada yang positif dan ada juga yang melontarkan komen negatif. Sempena Tahun Melaut Malaysia 2014, bukan saja kerajaan yang harus memainkan peranan penting, malah seluruh rakyat Malaysia haruslah mengamalkan budaya positif untuk menarik lagi pelancong asing untuk datang ke Malaysia ini. Marilah kita sama-sama menyahut seruan kerajaan dengan mengamalkan budaya senyum selalu. Itulah tadi paparan-paparan yang telah disediakan untuk anda pada minggu ini. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia yang akan sama-sama kita raikan pada 16 September ini. Sekian daripada saya, Rahimi Razali, Lensa Siswa.